Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen peranti terbaik pada hari ini, aku nak kongsikan 5 peranti terbaik yang dijual di bawah tanda harga RM1,600. Dan apa yang special untuk segmen kali ini, aku buat khas untuk edisi raya, di mana kebanyakannya mempunyai setup kamera yang bagus, so korang bolehlah guna untuk ambil gambar masa raya nanti. Dan sebab kenapa aku buat bawah RM1,600, macam biasa aku buat RM1,500, bawah RM2,000 kan. Tapi kali ni aku buat phone bawah RM1,600 disebabkan bagi aku phone bawah RM1,600 ni banyak gila yang best. Korang dapat setup kamera yang bagus, lepas tu prestasi dia pun cun dan sesuai untuk dijadikan sebagai phone utama. So boleh kata berbaloi lah dengan spek yang dia ada dan berbaloi dengan apa yang korang spend. Dan tak buang masa lagi, ayo kita mulakan video ini. Di tangga kelima, kita ada Infinix Zero X Pro. Apa yang best dekat peranti ini, bagi aku dia ada setup kamera yang bagus, di mana dia hadir dengan 108MP OIS, lepas tu dia juga ada lensa ultra wide 8MP, dan terus hadir dengan lensa periskop 8MP yang ada keupayaan untuk zoom sehingga 5 kali optical zoom. So agak impresif jugalah untuk sebuah peranti mid-range yang ada kebolehan optical zoom jauh macam ni. Dan aku baru je lepas review device ni, tak silap aku dalam 2 minggu lepas. So kalau korang nak tengok, korang boleh tekan link dekat atas ni. Kemudian, untuk kelebihan seterusnya, dia ada skrin yang cukup mantap di mana ia hadir dengan paparan jenis AMOLED berukuran 6.67 inci. Lepas tu, skrin dia pun support Full HD Plus dan menyokong refresh rate sehingga 120Hz. So, memang cun untuk penggunaan media consumption, korang akan puas hati. Dan untuk spek dalaman, Infinix Zero X Pro menggunakan chipset daripada MediaTek iaitu MediaTek Helio G95. Yang mana chipset ini cukup bagus untuk penggunaan daily use, tapi kalau nak main game tu mungkin agak struggle sikit. Dan apa yang menarik, peranti ini masih dibekalkan dengan slot SD card yang boleh digunakan sehingga 512GB dan masih ada lubang 3.5mm audio jack. So boleh kata lengkap lah untuk jadikan sebagai phone harian. Dan kelebihan terakhir, dia ada bateri yang cukup besar iaitu sebesar 4500mAh yang mana bagi aku boleh lepas untuk penggunaan harian dan masih dibekalkan dengan adapter pengecasan pantas setinggi 45W. Cuma kalau nak cerita mengenai kelemahan yang Infinix Zero X Pro ni ada, selama aku guna ada 2 kekurangan yang aku jumpa. Yang pertama, dia guna mono speaker sahaja. So korang pun tahu mono speaker ni macam mana kan? Bila lain movie ke YouTube ke tak rasa puas sangat. Dan satu lagi kekurangan, dia punya user interface agak memeningkan. Dia guna software XOS 7.6 berasaskan Android 11. Dan dia sebenarnya tak ada masalah pun dari segi bugs. Tapi interface dia buat korang pening. Terutamanya dalam setting dia, korang kena pandai explore lebih dalam sikit lah. Even hari tu, aku nak cari prestasi bateri dia pun, aku kena tahu nama apa yang dia letak dalam setting tu. Contoh macam bateri, tak silap aku dia tulis power marathon. Manalah aku tahu yang power marathon tu bateri. So benda-benda macam tu lah, dia agak memeningkan dan agak sukar sikit lah dekat situ. Tapi kalau korang dah biasa dan tak kisah pasal kekurangan dia, Infinix Zero X Pro ni antara device yang aku recommend untuk korang beli. Korang boleh dapatkan pada tanda harga jualan rasmi serendah RM1,159 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk store dalaman. Seterusnya, di tangga keempat, aku memilih Honor X9 5G. Apa yang menarik dekat peranti ini adalah disebabkan dia ada rekaan premium, walaupun peranti mid-range, tapi dia punya rekaan tu nampak macam phone flagship. Dan kali ni, kita akan perasan yang Honor memang target untuk buat peranti mid-range yang solid. So, dari situ kita boleh tahu yang peranti ini memang tahan lasak. Dan kelebihan seterusnya, dia ada skrin yang sangat besar iaitu sebesar 6.81 inci. Lepas tu disokong refresh rate sehingga 120Hz dan ada bezel skrin yang sangat nipis. So memang puas untuk layan konten dan sebagainya dekat telefon ni. Cuma apa yang membuatkan aku turn off dengan skrin dia ni, dia guna panel jenis IPS LCD sahaja. So mungkin bukan yang terbaik, tapi untuk penggunaan media consumption secara average dah cukup memadai. Selain itu, untuk spek dalaman, peranti ini menggunakan chipset Snapdragon 695 5G. Yang mana chipset ni boleh kata bersaing rapat dengan MediaTek Dimensity 900. So prestasi dia memang okey, tapi setting grafik tu boleh dapat sekadar medium sahaja. Dan untuk setup kamera, dihadir dengan 3 setup kamera di mana terdapatnya lensa wide 48MP, lensa makro 2MP dan juga lensa depth sensor 2MP. Dan secara overall, untuk peranti mid-range, kamera dia dah cukup baik. Dia mampu untuk deliver kualiti gambar yang cukup memuaskan. Dan kelebihan terakhir, dia ada bateri yang besar iaitu sebesar 4800mAh dan menyokong fast charging setinggi 66W. Dan kalau korang perasan, peranti mid-range sekarang banyak yang dah pakai fast charging laju macam ni kan. So kalau habis bateri pun korang tak perlu risau sebab fast charging dia dah cukup laju. Cuma dalam banyak-banyak kebaikan, Honor X9 5G ni masih tak lari dengan kekurangan dia. So apa yang kurang, peranti ini hanya guna mono speaker saja. Tadi bila mono speaker ni rasa tak best sangat. Lepas tu dia tak ada audio jack 3.5mm. Dia juga tak ada slot SD card dan satu lagi downside dia tak ada lensa ultra wide. So itu je kekurangan yang dia ada. Tapi kalau bajet korang rendah ataupun korang nak hadiahkan phone ni untuk adik-beradik korang ke, untuk mak
mak korang ke. Yes, peranti ini antara yang termurah dan berbaloi dengan spek yang dia ada. Korang boleh dapatkan Honor X9 5G pada tanda harga jualan RM1,299 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Dan di tangga ketiga, kita ada Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Panjang betul nama dia. Okey, apa yang menarik dekat peranti Redmi atau Xiaomi ni, dia perform dekat hardware. Segala jenis spek yang korang harapkan untuk peranti mid-range, yes, dia ada apa yang korang perlukan. Contohnya untuk skrin, dia pakai panel jenis Super AMOLED berukuran 6.67 inci dengan resolusi Full HD+. Lepas tu dia support refresh rate 120Hz, dia juga support Wide Vine Level 1 dan ada kecerahan nits setinggi 1200 nits. So memang melempar ruah dengan spek yang latest dekat skrin dia ni. Ditambah pula, dia ada setup stereo speaker yang telah ditune daripada JBL. So, aku berani jamin yang korang akan puas hati untuk tengok movie dan sebagainya dekat telefon ni. Seterusnya, apa yang menarik, dia ada spek dalaman yang cukup mengancam, di mana dia menggunakan chipset yang terbaru daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 920 5G. Dan chipset ni boleh kata setanding dengan Snapdragon 778G. So, memang superb untuk penggunaan daily use atau gaming secara casual. Chipset ni boleh deliver performance yang cukup memuaskan. Dan apa yang lagi mind blown dekat spek telefon ni adalah dia menyokong fast charging setinggi 120W. Memang gila dan aku tak sangka yang peranti mid-range dah boleh sampai tahap macam ni. Walaupun bateri dia biasa je iaitu 4500mAh, tapi dengan adanya 120W hypercharge, dia akan lebih menjimatkan masa korang dan korang pun tak perlu risau lagi mengenai bateri dia. Selain itu, untuk kamera, dia hadir dengan lensa wide 108MP, dia juga ada lensa ultra wide 8MP dan turut hadir dengan lensa makro 2MP. Kamera dia cukup okey dan sesuai untuk penggunaan harian. Dan yang terakhir, untuk spek lain, dia masih ada slot SD card, dia juga dibekalkan dengan lubang 3.5mm audio jack dan masih menyokong IP rating IP53. So macam aku cakap awal-awal tadi lah, Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni memang superb gila dekat spek dia. Cuma dalam masa yang sama, dia ada kekurangan dari segi software. Korang pun tahu dia pakai MIUI 12.5 kan? So memang agak bermasalah sikit software daripada Xiaomi ni, lagi-lagi daripada segi bugs. Tapi kalau korang ni memang pengguna Xiaomi atau Redmi daripada dulu dan korang tak kisah pasal kekurangan dia, yes, Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni memang untuk korang. Dia memang mantap dan berbaloi dengan spek yang dia ada. Korang boleh dapatkan peranti ini pada tanda harga jualan RM1,599 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB untuk storan dalaman. Kemudian di tangga kedua, aku memilih Realme 9 Pro Plus 5G. So, siapa je yang tak kenal dengan Realme kan? Dan kali ni kita nampak yang Realme memang buat comeback. Banyak telefon diorang tahun ni perform dan untuk Realme 9 Pro Plus ni senang kata dia seimbang dari segi hardware dan software yang dia guna. So, untuk paparan hadapan, dia menggunakan panel jenis AMOLED berukuran 6.4 inci dengan resolusi 1080p. Cuma dia punya refresh rate agak rendah sikit kalau nak compare dengan persaingan lain, iaitu disokong sampai 90Hz sahaja. Tapi untuk penggunaan daily use, aku rasa dah cukup. Ditambah pula, Realme 9 Pro Plus ni menggunakan Realme UI 3.0 berasaskan Android 12. So, korang takkan rasa sangat 90Hz itu. Sebab user interface Realme sekarang dah cun, memang smooth je bila gunakan skrin dekat peranti ini. Dan apa yang lagi menarik pada Realme 9 Pro Plus ni adalah pada setup kamera dia. Sekarang dia dah guna 50MP untuk lensa utama. Yang mana lensa utama dia ni guna sensor Sony IMX766. Which is sensor yang bagus untuk ambil gambar. Dan dia juga ada lensa ultra wide 8MP dan lensa makro 2MP. So kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah peranti mid-range yang ada setup kamera yang bagus, tapi korang tak nak spend duit dengan banyak sangat, yes, Realme 9 Pro Plus ni antara yang terbaik dan dia boleh deliver prestasi kamera yang cukup memuaskan. Selain itu, dia juga guna chipset yang sama seperti Redmi Note 11 Pro Plus 5G tadi, iaitu dia menggunakan MediaTek Dimensity 920 5G. So tak perlu risau pasal performance lagi kalau dah guna chipset ni. Kemudian untuk spek lain, dia ada setup stereo speaker yang cukup seimbang. Dia juga masih dibekalkan dengan lubang 3.5mm audio jack dan dia ada bateri yang cukup besar iaitu sebesar 4500mAh dan menyokong fast charging setinggi 60W. So memang puas untuk guna sebagai phone harian. Cuma kalau nak komplain berkenaan Realme 9 Pro Plus ni, dia ada dua je kekurangan. Yang pertama, dia tak ada slot SD card, jadi korang kena beli storage yang besar. Dan satu lagi, dia tidak menyokong sebarang IP rating. Katakanlah korang ni rider food delivery atau rider lalamu dan sebagainya kan. So mungkin agak berisiko sikit kalau terkena hujan masa tengah kerja. Tapi kalau korang tak kisah pasal IP rating atau kekurangan dia, yes, Realme 9 Pro Plus ni antara peranti yang terbaik dan sesuai untuk dijadikan sebagai daily driver. Korang boleh beli peranti ini pada tanda harga jualan rasmi RM1,599 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB untuk storan dalaman. Dan yang terakhir, di tingkat pertama, aku pilih Samsung Galaxy A52s 5G. Penyebab utama aku letak peranti ini dekat nombor 1 adalah disebabkan dia sebuah peranti yang lengkap. Boleh kata sebuah peranti mid-range premium yang penuh dengan spek yang latest.
So untuk kelebihan yang pertama, dia pakai panel jenis Super AMOLED berukuran 6.5 inci dengan resolusi Full HD+. Lepas tu skrin dia pun support refresh rate 120Hz dan macam korang tahu, skrin Samsung ni memang superb, tak boleh nak dinafikan yang kualiti skrin daripada Samsung ni cantik, vibrant. Dan lebih penting lagi, dia ada setup stereo speaker yang bagus. So bila lain Netflix, lagu dan sebagainya, memang aku rasa puas. Dan senang cerita, korang tak perlu risau untuk penggunaan media consumption pada peranti Samsung ni. Dan kelebihan seterusnya, dia ada chipset 7 series yang bagus di mana dia menggunakan Snapdragon 778G. So sebuah chipset yang powerful, korang boleh dapat setting smooth extreme dekat PUBG Mobile. Dan apa yang membuatkan dia sebuah peranti yang lengkap adalah disebabkan dihadir dengan IP rating IP67, dia masih ada slot SD card dan juga dibekalkan dengan lubang 3.5mm audio jack. So memang lengkap dan sesuai untuk dijadikan sebagai phone utama. Selain itu, dia juga ada setup kamera yang bagus di mana ia hadir dengan lensa wide 64MP, lensa ultra wide 12MP, lepas tu dia juga ada lensa makro dan depth sensor 5MP. Dan kalau korang tengok hasil gambar daripada channel GSM Arena ni, dari sini korang boleh tahu yang setup kamera dia ni memang mantap. So katakanlah korang nak ambil gambar masa raya dan sebagainya kan? Yes, inilah dia kamera yang terbaik untuk kelas dia. Dan last sekali, untuk spek bateri, dia hadir dengan bateri berkapasiti 4500mAh, so memang cukup dan boleh lepas untuk penggunaan harian. Cuma kalau nak cerita mengenai kekurangan yang dia ada, apa yang aku perasan dekat peranti Samsung ni, diorang masih kurang lagi lah dekat bahagian fast charging dan Samsung Galaxy A52s 5G ni hanya support sampai 25W sahaja. So memang agak rendah lah kalau nak compare dengan pesaing lain. Dan kalau korang tak kisah pasal fast charging yang slow, aku sangat recommend untuk korang beli device ni sebab kalau nak compare dengan Samsung A53 5G yang akan keluar nanti, aku rasa lebih baik korang beli je A52s 5G ni. Dia punya spek lagi better, dapat chipset power dan harga device ni pun sekarang dah murah di mana korang boleh dapatkan daripada Galaxy Gadget serendah RM1,539 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB untuk store dalaman. So memang berbaloi dengan duit yang korang keluarkan. Dan kedai Galaxy Gadget ni memang trusted, korang tak perlu risau, dia punya rating Shopee pun tinggi. Tak silap aku, masa last aku tengok 100% kot. Lepas tu aku pun pernah beli S20 FE 5G aku dulu dekat dia dan so far tak ada masalah apa-apa pun. So memang cun dan korang boleh belilah daripada kedai ni nanti. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Aku harap video kali ini sikit sebanyak membantu korang dalam memilih peranti yang terbaik untuk korang. Dan macam biasa, untuk list peranti terbaik ni, aku tak sebut semua spek yang dia ada. Korang boleh guna WhatsApp GSM Arena untuk mengetahui spek lebih mendalam mengenai peranti tersebut. Dan kalau sekarang ni, korang nak beli phone raya, lepas tu korang ada bajet sekitar RM1,600, yes, dalam list yang aku berikan ni adalah antara yang terbaik dan memang ada dalam market Malaysia. Jadi bergantung kepada korang nak yang macam mana, sama ada korang pentingkan overall yang lengkap ataupun sekadar nak guna sebagai phone harian. Korang boleh pilih ikut kegunaan dan keselesaan korang. Aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah, so korang boleh check out lah nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah and see you guys in the next video. Bye!